Ustaz, Doktor, kita nak tahu lebih lanjut sebab bila sebut syarat ibadat kena bersuci. Kalau suci tak sempurna, ibadat kita tak diterima. Jadi takutnya bila dengar tak diterima tu takut sebenarnya. Takut berpuluh-puluh tahun tu kita ada melakukan kesalahan yang kita sendiri tak sedar. Salah juga kita sebab kita tak menuntut ilmu. Contohnya macam itulah. Jadi apa pengisian penting yang ada dalam buku ini yang Ustaz cuba sampaikan kepada pembaca buku tu sendiri, sebab saya takut juga apa yang saya lakukan selama ini pun salah. Saya pun takut juga ni kan. Contoh kalau wanita ni kalau dia ambil wuduk, biasa kita dengar tazkirah mengatakan bila dia nak cuci muka tu ada lagi kesan makeup, misalnya makeup yang tak dapat mengalirkan air dengan betul. Jadi itu ketakutan saya lah sebagai seorang wanita. Tapi apa sebenarnya pengisian penting dalam buku yang cuba Ustaz kongsikan ini? Silakan Ustaz. Terima kasih kepada DJ Nazira, sidang penonton sekalian, sidang pendengar sekalian. Jadi apabila kita berbicara berkenaan dengan topik taharah tadi, maka kita perlu pentingnya menuntut ilmu dalam hal ini. Jadi apabila wasilah dalam kita nak menyampaikan ilmu, maka kita akan mendengar, misalnya kita mendengar tazkirah, kita mendengar majlis ilmu, dan dalam masa yang sama kadang-kadang kita lupa apabila kita mendengar dalam majlis ilmu. Jadi kita ada nota-nota macam nota rohani ni, dan nota tu penting apabila kita boleh melihatnya ataupun membacanya berkali-kali dalam kehidupan seharian kita. Jadi untuk itu buku perkara yang amat penting dalam menyalurkan maklumat. Jadi buku ini Taharah Panduan Lengkap Bersuci ini, dia di antara buku yang memberikan fokus pada setiap masalah yang terdapat dalam taharah. Jadi dia tidaklah bercampur. Misalnya ada buku yang campur, membicarakan topik ini kemudian membicarakan topik yang lain dan sebagainya. Jadi dalam buku ini istimewa dia membicarakan bab taharah itu dengan lebih berfokus. Maknanya dalam apa sahaja yang membincangkan apa persoalan-persoalan, isu-isu yang timbul berkenaan dengan taharah, maka akan diterangkan, dibahaskan dalam buku ini. Baik, dan antara keistimewaan dalam buku ni, ciri-ciri dia yang penting iaitu apabila dia adalah simpulan daripada kitab-kitab turas, kitab-kitab lama dan kitab-kitab moden, yang mana sebahagian besarnya adalah dalam bahasa Arab. Contohnya apabila dalam tuntutan kita dalam dunia moden ini, maka adanya perkara-perkara yang mungkin tidak sama dengan zaman dulu. Jadi dalam hal ini ada tokoh-tokoh yang menjadi sumber rujukan dalam hal ini. Antaranya misalnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, yang mana seorang tokoh ulama yang terkenal. Kita dekat Malaysia ni terkenal. Jadi beliau ini merupakan seorang ilmuwan yang menyesuaikan ataupun melihat kepada tuntutan kita semasa ini dari sudut isu taharah kebersihan ini, maka adalah panduan-panduan daripada Quran dan hadis yang sesuai untuk masyarakat di zaman milenium ini. Jadi itu antara pengisian daripada buku ini. Dan buku ini juga dia merupakan tulisan yang berwarna, ada contoh-contoh banyak gambar dalam buku ni. Jadi contoh-contoh itu mudah untuk kita perolehi apabila ditepilkan dengan gambar-gambar yang sesuai. Tajuk-tajuk yang penting yang ada dalam buku ni, Doktor. Baik, antara tajuk-tajuk yang penting misalnya apabila kita menyapu di atas balutan patah dan luka. Jadi ini antara perkara, misalnya orang di hospital apabila kemalangan di simen, dia punya dibalut dia punya tangan, kaki dia, anggota-anggota wuduk dia. Jadi bagaimana dia untuk mengangkat hadas dia. Daripada tajuk ini dia akan menceritakan panjang lebar berkenaan dengan perkara tersebut. Demikian juga dengan was-was. Kadang-kadang ada orang yang was-was dengan
dah sama ada dah ambil wuduk ataupun kena tak dengan anggota wuduk dia. Jadi was-was ini diceritakan panjang lebar lah bagaimana untuk mengubati penyakit was-was. Tuntutan itu juga, maka adakah pakaian-pakaian kita ini yang kita gunakan di luar misalnya perlu dilihat dulu bagaimana kita nak gunakan dia ketika dalam solat dan sebagainya. Jadi dekat situ kita akan adakanlah panduan-panduan berkenaan dengan hal tersebut. Demikian juga bagi solekan wanita, kan, kalau misalnya kalau tak terkena dengan kulit yang ada, jadi menyebabkan misalnya wuduknya tidak sempurna. Jadi perkara tersebut pun ada dibahaskan di dalam buku ini.